Pagi hujung minggu, aku hanya terperap dalam bilik. Niat hati nak mengulang kaji pelajaran, aku kupurkan kerana perasaan malas mengatasi segalanya. Pada fikiranku, aku asyik-asyik belajar sehingga tiada masa untuk diri sendiri. Apalah salahnya hari ini, aku nak rehat-rehat sambil dengar lagu di radio muzik. Tiba-tiba kedengaran ada orang bertelingkah di luar rumah. Aku keluar menjenguk kepala dari pintu bilik. Aku lihat ibuku sedang berkonfront dengan nenekku. Nenekku berkeras nak keluar rumah, tapi dihalang oleh ibuku. Mulutnya terkumat-kamit bercakap, dia hendak mencari pokok mengkudu putih. Dihogah-hogahnya pintu pagar nak keluar, tapi ibuku masih lagi bertahan memujuknya. Nenekku menjerit-jerit berkeras juga nak keluar, sehinggakan ibuku akhirnya menangis melihat keadaan nenekku. Setelah dipujuk beberapa lama, nenek mula mengalah. Dia akhirnya berpatah semula masuk ke bilik. Kesian aku melihat ibuku. Sudahlah penat bekerja, terpaksa pula menjaga nenek. Sebenarnya nenekku sudah beberapa bulan tinggal bersama kami. Sejak dia nyanyuk, ibuku bergilir-gilir menjaganya bersama ibu saudaraku. Hari-hari ada saja olahan nenek yang bukan-bukan, dan kadang-kala buat aku sendiri hilang sabar. Pernah sekali nenek rendam surat khabar yang aku kumpul. Ada soalan ramalan PMR di dalam baldi di dalam bilik air. Aku hanya mampu menangis melihat surat khabar warta pelajar yang aku kumpulkan lebur dan kembang di dalam air. Hidup aku mula tertekan bila nenek gunting telinga teddy bear hadiah pemberian ayah. Tinggallah sebelah je telinga teddy bear yang paling aku sayang. Kadang-kadang bila aku tertekan, aku menangis mengenangkan nasib aku ketika itu yang terpaksa berdepan dengan berbagai situasi yang menyakitkan hati. Sudahlah, tahun ini paling penting bagi aku. Aku nak dapatkan keputusan yang baik untuk PMR nanti. Sebab aku tak nak tergolong dalam anak-anak yang gagal dalam pelajaran. Tinggi cita-citaku ini. Jadi, aku tak nak ada apa-apa pun menghalang kejayaan aku. Tapi nampaknya dengan keadaan keluarga aku yang tak menentu disebabkan nenek, aku jadi bingung. Ayah seorang yang pendiam. Aku tahu dia pun tertekan juga bila balik rumah. Kadang-kadang nenek terbuang air besar rata-rata, tapi ayah sabar membersihkannya. Ada juga masanya ayah terpaksa berjaga selagi nenek tak tidur. Takut-takut nenek buka pintu pagar nak keluar rumah. Ibu pula keletihan dengan macam-macam kerja di rumah, ditambah dengan kerja di pejabat, dan tak lupa menjaga kami adik-beradik. Entah berapa jam saja ibu tidur, kemudian ibu akan ke bilik nenek tidur di sebelahnya. Bersabarlah dan bertawakallah dalam kehidupan ini. Sesuatu yang terjadi itu tentu ada hikmahnya. Penderitaan yang engkau alami hanya suatu dugaan, dan janganlah kau bersedih hati. Tuhan Maha Penyayang. Hatiku memahami derita yang kau rasakan. Diriku menyayangi, oh diriku
Pedih yang kau tanggungi tak terkata. Sabarlah wahai insan yang sedang menderita. Janganlah putus asa. Kasih yang kau harapkan menanti di hadapan. Bahagia yang kau rindu terbuka di akhirat. Ku hulurkan tangan ini sebagai tanda kasih. Semoga kau menyadari niatku suci murni. Linangan air matamu hanya Tuhan yang tahu. Pedih yang kau tanggungi tak terkata. Sabarlah wahai insan yang sedang menderita. Janganlah putus asa. Kasih yang kau harapkan menanti di hadapan. Bahagia yang kau rindu terbuka di akhirat. Tangan ini sebagai tanda kasih. Semoga kau menyadari niatku suci murni. Pernah satu masa nenek terambil baju sekolah aku dan digunting, kemudian senyap-senyap jahit buat bantal. Sewaktu ibu mengetahui hal itu, ibu terduduk melihat aku memaki nenek. Hati aku tersangat sakit waktu itu. Aku menangis memaki hamun nenek. Nenek hanya diam dan tak faham apa yang berlaku. Aku masuk ke bilik dalam keadaan marah sebab esoknya aku tak ada baju sekolah nak dipakai. Aku terpaksa pakai baju sukan ke sekolah dek kerana baju sekolah aku menjadi cepisan perca. Ibu memujuk akan membelikan baju baru, tapi aku faham keadaan kewangan ibu yang tak mengizinkan. Akhirnya, ibu membelikan sehelai baju sekolah untuk dipakai sehingga peperiksaan nanti. Hati aku makin membara bila suatu hari nenek terjumpa mainan sambung-sambung aku yang aku simpan sejak aku kecil. Aku punyalah sayang mainan tu. Akhirnya, petang sewaktu aku pulang dari sekolah,
Aku lihat mainan sambung-sambung aku bertaburan di halaman rumah. Komponen mainan sambung-sambung yang berwarna-warni itu, aku terpijak satu persatu. Aku berlari dalam keadaan marah mencari nenek aku yang berada di dapur. Aku menjerit geram di depannya kerana aku tahu angkara dialah mainan kesayanganku berterabur di laman rumah. Dengan selamba dia cakap, nenek nak bagi ayam makan. Hah? Ayam makan? Kau ingat mainan aku tu dedak ke apa? Darah aku menyirap bagai tak dapat ditahan-tahan lagi. Ayah datang memaut bahuku menyuruh bersabar. Aku meninggikan suara pada ibu meminta dia membawa orang tua itu keluar dari rumah aku. Aku menjerit macam orang kena rasuk. Darah remaja aku naik mendadak bila barang-barang aku yang aku sayang disentuh kemudian dibuang pula tu. Geramnya, Tuhan aja yang tahu. Malam itu, ibu datang ke bilikku. Ibu cuba menenangkan aku. Dia cakap, tak baik adik buat nenek macam tu. Nenek kan dah tua. Dia dah tak ingat apa-apa. Dia dah jadi macam baby dah. Kita yang kena jaga nenek sehingga akhir hayat nenek. Aku masih mencuka mengenangkan apa yang telah nenek lakukan. Dulu masa nenek masih sihat, nenek memang seorang yang garang. Nenek menjaga kami sewaktu ibu dan ayah pergi bekerja. Aku ni selalu kena letih dengan nenek. Di rumah nenek juga, nenek menjadi mandu. Suruh kami kemas rumah lah, sapu sampah lah, basuh pinggan. Apalah budak kecil macam aku tahu pada waktu itu. Bila ayah aku balik kerja, nenek buat-buat sayang kat kami. Kedua orang abangku sudah masak benar dengan perangai nenek. Aku selalu samakan Siti Tanjung Perak dalam filem itu dengan nenek aku. Itulah salah satu sebab aku tak pernah nak rasa sayang pada nenek. Sementara nenek dah nyanyuk sekarang, lagilah aku benci. Kalau ku ikutkan amarahku ini, ingin rasanya aku mencampakkan semua pemberianmu, kerana marahku berapi. Bukan kau tak tahu aku bersungguh menyintaimu, aku bagaikan berpaut di dahan yang rapuh. Ku kenal erti marah bila kau berubah, janji-janji termetri tidak berarti. Sia-sialah aku
sendiri merasai apa yang ku rasai. Kejujuran selama ini karena percaya kepada janji, hampir-hampir ku patah hati keranamu. Oh, kekasihku, karena kaulah pikiranku kini jadi tidak menentu. Harap-harap suatu hari engkau sendiri merasai apa yang ku rasai. Berita terbaru yang ku terima, kau kini berkocakkan harianmu dengan madumu. Oh, oh, oh. Ada satu kejadian di meja makan. Sewaktu kami sekeluarga makan bersama, nenek tertumpahkan kuah asam pedas. Dalam keadaan lapar, darah aku senang aja nak naik. Di situ juga aku sumpah seranah nenek. Ibu memarahi aku kembali. Waktu itu aku rasakan tiada sesiapa yang memahami aku. Pada aku, nenek memang patut dimarahi. Dalam pada waktu yang sama, ibu saudara aku dari kampung sampai dan menjadi saksi peristiwa itu. Petang itu juga dia membawa pulang nenek ke kampung. Ibu hanya mampu menangis, tetapi aku gembira. Lepas ini, aku tak perlu bergaduh lagi dengan nenek hari-hari tentang perkara yang menyakitkan hati. Tinggal beberapa hari saja lagi peperiksaan PMR. Aku mempersiapkan diri sedaya mungkin untuk mendapatkan keputusan yang cemerlang. Aku akan buktikan kepada ayah dan ibu yang anak mereka ini bijak dan cerdik dan bakal mencapai impiannya. Subuh itu aku bangun solat dan bersiap-siap untuk ke sekolah. Ibu dan ayah juga sedang bersiap untuk ke tempat kerja. Tiba-tiba telefon rumah berdering. Ibu mengangkat telefon. Aku keluar ke ruang tamu. Apabila melihat ibu menangis, terkeluar ayah dari mulutnya. Nenek dah tak ada. Kepala aku tiba-tiba bergegar. Ayat yang aku dengar seolah merobohkan segala impian aku yang aku bina malam tadi. Kenapa aku tak rasa gembira? Kenapa? Walhal aku selalu meminta nenek mati bila mana aku teramat marah. Tapi kenapa sekarang aku rasa darah
seperti tidak mengalir dalam badanku. Aku tertunduk menahan tangisan. Ya Allah, aku tidak sempat memohon ampun dari nenek. Nenek pergi sebelum sempat aku sedar yang aku ni cucu derhaka. Nenek dah pergi tinggalkan Tia. Maafkan Tia, nenek. Maafkan Tia. Tia sakitkan hati nenek. Tia tak faham keadaan nenek. Tia banyak buat salah dengan nenek. Ampunkan Tia, Nek. Semangat untuk menduduki peperiksaan PMR hari pertama bertukar suram. Ayah tetap menghantarku ke sekolah. Ayah juga sudah maklumkan kepada cikgu tentang kepergian nenekku. Dia meminta cikgu menengok-nengokkan aku di sekolah. Ayah dan ibu bergegas balik ke kampung. Aku terpaksa juga menduduki peperiksaan dalam keadaan sukul sejak pagi tadi. Sewaktu peperiksaan berjalan, air mata aku tak henti-henti bercucuran. Sekejap-sekejap aku mengelap hingus yang membuatkan hidungku tersumbat. Aku asyik teringatkan kekejaman aku terhadap arwah nenek. Teruknya aku sebagai seorang cucu. Akhirnya, nenek pergi dan meninggalkan aku dengan 1000 penyesalan. Segala apa yang berlaku antara aku dan nenek tak dapat diundur lagi. Aku betul-betul menyesal. Aku tidak dapat menjawab peperiksaan hari itu sehabis baik. Namun, aku reda atas apa yang Allah SWT telah aturkan untuk aku. Setelah ibu pulang dari kampung, selepas pengkebumian arwah nenek, ibu mengulurkan seutas rantai nenek kepadaku. Kata maklum, nenek meminta dia memberikan rantai itu pada cucu perempuan yang paling dia sayang, iaitu aku. Ya Allah, air mataku mengalir laju. Nenek, maafkan Tia, Nek. Tia akan sentiasa doakan nenek. Tia janji, Tia akan jadi orang yang sabar, Nek. Tia janji. Al-Fatihah buat Hajah Salmia Abdullah. Semoga dikau tenang di sana. Wajahmu seindah serinya pelaminan indah, seharum mawar putih segar berkembang. Wajahmu mengapa sering terbayang di mataku, sehingga terbawa di dalam mimpiku. Sayangku, tahukah kau di dalam hatiku ini tersimpan perasaan cinta nan suci. Kau bunga, ingin ku suntingmu menjadi milikku, lantas ku abadikan dalam jiwaku. Sayangnya, harapan yang selama diriku bawa hancur berkecai musnah jua akhirnya. Semuanya bagaikan sebuah mimpi. Kau pergi jua setelah cintaku kini membara. Belum sempat ku curahkan kasihku, kau pergi tak kembali.
cinta nan suci. Kau bunga, ingin ku suntingmu menjadi milikku. Lantas ku abadikan dalam jiwaku. Sayangnya harapan yang selama ini ku bawa hancur berkecai musnah jua akhirnya. Semuanya bagaikan sebuah mimpi. Kau berdua setelah cintaku kini membara. Belum sempat ku curahkan kasihku, kau pergi tak kembali. Sayangku, tahukah kau di dalam hatiku ini tersimpan perasaan cinta nan suci. Kau bunga, ingin ku suntingmu menjadi milikku. Lantas ku abadikan dalam jiwaku. Ingin ku suntingmu menjadi milikku. Lantas ku abadikan dalam jiwaku.